Biografi Okamura Shiko. Beliau dilahirkan pada 14 September 1881 dan meninggal dunia pada 6 Mei 1925. Beliau dilahirkan di Kochi. Beliau adalah seorang penulis drama khusus dalam Matsubana Mono yang diadaptasi daripada Kyogen. Beliau adalah seorang wartawan dan pengkritik teater pada awal kejayaannya dan berakhir sebagai pengurus teater di Tokyo dari 1920. Pada Mac 1910, tayangan perdana di Ichimuraza of the Kyogen, Hanako, diadaptasi untuk kabuki oleh Shiko dan dipentaskan di bawah tajuk Migawari Zazen. Pada 1 September 1923, Tokyo telah dimusnahkan oleh gempa bumi kuat yang dipanggil Kanto Dai Jishin yang membunuh lebih daripada 200,000 orang Ichimuraza. Pada 24 Julai 1924, Kamurato Shijiro meninggal dunia dan pengurusan Ichimuraza telah diambil alih oleh Shiko. Pada 6 Mei 1925, Shiko meninggal dunia. Bahagian eksposisi, Tuan Ukyo berancang untuk berjumpa dengan Hanako. Walau bagaimanapun, pertemuan itu harus dirahsiakan dari isterinya. Jadi, Tuan Ukyo merancangkan tipu muslihatnya dengan memberitahu isterinya bahawa dia mahu pergi mengembara ke kuil di seluruh negara untuk menyucikan diri daripada mimpi ngerinya. Pada mulanya, isterinya tidak membenarkan dia pergi kerana tidak mahu berjauhan darinya. Tetapi selepas meminta izin untuk bermeditasi Zen di kuil di taman, akhirnya isterinya membenarkannya. Tetapi dengan syarat, dia hanya boleh bermeditasi untuk 1 malam sahaja. Jadi, dia pun bersetuju dan meminta isterinya agar tidak mengganggunya sepanjang dia sedang bermeditasi. Kemudian, Tuan Ukyo menyuruh Taro untuk menggantikan tempatnya agar dia dapat menyelinap keluar untuk pergi berjumpa dengan Hanako. Tetapi Taro tidak mahu terlibat dalam tipu muslihatnya kerana dia berasa takut dengan sikap Puan Tamanoi yang garang. Lalu Tuan Ukyo menakutkan Taro dengan menyebut akan membunuhnya sekiranya tidak turuti arahan tuannya. Jadi, mahu atau tidak, Taro terpaksa akul dengan arahannya. Lalu dengan rasa gembiranya, Tuan Ukyo pun pergi berjumpa dengan Hanako. Konflik bermula apabila isterinya melawati suaminya di kuil, tetapi tanpa dia tahu bahawa ianya adalah Taro, bukan Tuan Ukyo. Puan Tamana berasa kasihan dengan suaminya bersendirian di kuil, jadi dia bawakan hidangan kek dan secawan teh untuk suaminya. Taro yang berasa berdebar-debar cuba menyembunyikan wajahnya di dalam jubah yang dipakaikan oleh Tuan Ukyo. Walau berkali-kali Taro cuba menolak hidangan itu dan terus bersembunyi di dalam jubahnya, Puan Tamanoi tetap berdegil mahu melihat wajah suaminya. Klimaks cerita ini adalah apabila Puan Tamanoi serta 2 orang dayangnya menerkam Taro dan berusaha menarik jubahnya. Semuanya terbongkar apabila jubah tersebut tertarik keluar dan Puan Tamanoi menjadi marah apabila mendapat tahu suaminya telah menipunya semata-mata untuk berjumpa dengan perempuan lain. Seterusnya kita akan melihat dari segi klimaks dan pelarian. Untuk klimaks, kita melihat Tuan Ukyo tidak cuba melawan isterinya dan akhirnya Puan Tamanoi jatuh penatan selepas berlaku pergulatan. Tuan Ukyo mengambil kesempatan ini untuk lari dan merampas jubah untuk dijadikan perlindungan, namun tidak berjaya. Tuan Ukyo tiba-tiba teringat dengan Tuhan dan merasa insaf dengan perbuatannya. Lalu berdoa kepada Buddha disebabkan terlalu takut dengan isterinya yang mengamuk seperti raksasa. Bagi pelarian, Tuan Ukyo inci demi inci mengundur ke belakang dan langkah demi langkah Puan Tamanoi mengikutinya. Mereka bergerak mengikut tempo muzik dan dia dikejar, dia dilari. Begitulah hingga mereka lalu keluar apabila tirai sutra kanan diangkat naik untuk seketika muzik bersambung dan berhenti.
Karakter yang pertama ialah Yakagame Ukyo. Beliau merupakan suami kepada Tamanoi. Beliau takut dengan isterinya dan tidak mencintainya. Beliau juga memiliki kekasih gelap yang bernama Hanako. Beliau sanggup menipu isterinya untuk Hanako. Karakter yang kedua ialah Tamanoi. Beliau cantik tetapi garang. Beliau merupakan isteri yang menyayangi dan mengambil berat akan suaminya. Beliau juga menunjukkan sisi lainnya setelah dikhianati oleh suaminya. Karakter yang ketiga ialah Hanako. Hanako memiliki rupa dan badan yang cantik. Beliau merupakan seorang geisha. Beliau juga orang yang lemah lembut dan mengambil berat akan Yakagame Ukyo. Seterusnya ialah Tarokajo. Tarokajo merupakan orang suruhan dan setia kepada Yamakage Ukyo. Dia mengetahui kisah tuannya bersama kekasih gelapnya, Hanako. Dia juga sanggup melakukan apa saja untuk membantu tuannya. Yang terakhir sekali ialah Chieda dan Saeda. Mereka merupakan orang suruhan dan setia kepada Tamanoi. Mereka sanggup melakukan apa sahaja yang disuruh oleh tuan mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Kamarul Arifin Misaleh, pemegang nombor metrik 66828. Saya akan membentangkan salah satu teori elemen yang digunakan oleh Aristotle, iaitu analisis penggunaan bahasa yang digunakan dalam penceritaan pengganti Zen. Penggunaan bahasa ini adalah pilihan perkataan yang dibuat oleh penulis drama dan pengucapan daripada pelakon bahasa. Untuk poin yang pertama, bahasa dan dialog yang disampaikan oleh watak menggerakkan plot dan aksi bersama menyediakan eksposisi dan mentakrifkan yang berbeza watak. Sebagai contoh, dialog antara Tuan Ukyo dan isterinya, iaitu Puan Tamanoi, di mana dialog ini menyatakan tentang Tuan Ukyo hendak meminta hajat kepada isterinya untuk mengembara ke beberapa buah kuil untuk menziarahi kerana Tuan Ukyo mengalami mimpi buruk, tetapi akan hakikatnya hendak bertemu Hanako, iaitu perempuan yang Tuan Ukyo minati kerana tarikan seseorang gadis desa yang cantik. Contoh yang lain pula adalah Taro merupakan seorang pembantu Puan Tamanoi dan Tuan Ukyo, di mana dia mengatakan kepada Puan Tamanoi kelihatan sama seperti Tuan Ukyo. Peribahasa mengatakan seperti dua kacang dalam kulitnya. Berdasarkan dialog tersebut, Taro menyatakan kepada Puan Tamanoi seakan sindiran, menyatakan bahawa rupanya sama seperti rupa suaminya. Untuk poin yang kedua, pilihan bahasa yang digunakan oleh penulis dapat membentuk karakteristik watak. Sebagai contoh, watak Puan Tamanoi adalah seorang isteri yang tegas tetapi masih mempunyai sifat kasih sayang dan simpati. Ini adalah contoh skrip oleh Puan Tamanoi yang berbunyi, kasihan dia, duduk dalam kesejukan, memikirkan budak, keseorangan. Macam mana aku nak biarkan saja? Aku mesti lihat kesayanganku. Begitulah dialognya. Berdasarkan dialog ini, kita boleh lihat walaupun isterinya adalah seorang yang tegas, tetapi ia masih ada rasa simpati terhadap orang kesayangannya. Dan contoh yang terakhir adalah Tuan Ukyo menyatakan dari segi belakang kepada isterinya sebagai gelaran saksa ganas kerana sikapnya yang garang dan tegas orangnya. Apa yang menarik tentang karya ini adalah walaupun kita tidak menonton persembahan teater ini secara visual, kita masih dapat rasakan kelucuannya dengan hanya membaca skripnya sahaja. Selain itu, terdapat banyak adegan yang direka secara melebih-lebih. Contohnya seperti adegan semasa Puan Tamanoi bersama dayangnya cuba menarik jubah Taro untuk mewujudkan elemen kelakar itu, dan ianya digambarkan dengan baik oleh penulis skrip ini yang membuatkan perhatian pembaca atau penonton makin tertarik. Pada masa yang sama, bahasa dan plotnya juga mudah diikuti, iaitu sesuai untuk tontonan orang ramai.